Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rakan-rakan minta saya sambung lagu tadi. Sambung. Tetapi yang penyanyi semua berada dari belakang. Ayo kawan-kawan kita sambung lagu itu. Sama-sama. Okey, sebelum tu sebelum dia Kak Dila mula berucap, hari ni birthday dia. To you, happy birthday to you, happy birthday to Kak Dila, happy birthday to you. Okey, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rakan-rakan kepimpinan Ketua Puteri UMNO Negeri Sabah yang masih tetap bersama UMNO Sabah biarpun badai dan rintangan yang banyak kami hadapi sepanjang 3 tahun ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya tidak pandai menyanyi, jadi saya mohon Melaka untuk memberi saya permisi untuk berpantun. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Terima kasih Puan Pengerusi, giliran Sabah diberi laluan. Yang berbahagia, yang dikasihi Datuk Zahida Zarikhan, Ketua Puteri UMNO Malaysia. Yang dikasihi Saudari Along, Naib Ketua Puteri Malaysia. Ketua-ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri, Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi, Datuk Suraya, Datuk Zahidi dan Ayanda kalau di Sabah, Tok Taj ni dipanggil abangku. Nama baru. Kalau di Sabah, dia ada sentimental value sedikit. Barisan sidang perwakilan yang berada di Dewan ataupun di alam maya, para media, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semua? Macam tidak baik tuh. Okay. Alhamdulillah, syukur dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kurnianya. Kita masih lagi bersama-sama bersidang di dalam Dewan Mulia ini dan di alam maya. Saya Fadila binti Sarbi, Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Sepanggar, merangkap Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Sabah, mewakili Pergerakan Puteri UMNO Sabah memohon izin untuk mengambil bahagian dalam sesi perbahasan usul pendidikan. Tinggi sungguh terbangnya merbah, sekelip mata lagaknya hilang. Membawa suara anak Sabah, nadi Malaysia tiada terbilang. Bagi pihak Pergerakan Puteri UMNO Negeri Sabah, saya mengucapkan selamat datang setelah tertunda beberapa kali pada persidangan pada tahun 2020. Usul pendidikan ini tidak asing bagi saya sebenarnya. Bergelar mantan pensyarah yang mengajar lebih 10 tahun di Institusi Pendidikan Tinggi Awam Malaysia adalah cukup rapat dengan saya dan tidak asing. Membawa isu pendidikan adalah tanggungjawab yang cukup besar kerana terlalu banyak permasalahan yang wujud setiap kali, setiap hari. Pihak Pergerakan Puteri UMNO Negeri Sabah tidak mengambil banyak isu. Kami ingin mengemukakan hanya 3 isu sahaja. Isu yang pertama adalah isu jalur lebar. Saya berasa amat bertuah pada hari ini kerana timbalan Menteri KKMM ada bersama kita, Datuk Zahidi. Oleh yang demikian,
tanpa berkias lagi bagi pihak negeri Sabah dan rakyat Sabah, saya memohon kelulusan segera daripada KKMM dengan peruntukan 2,3 juta untuk mengatasi solusi jangka pendek capaian internet di negeri Sabah. Kami memerlukan tambahan 777 visat untuk penyelesaian sementara internet di negeri Sabah. Yang ada pada pasal ini cuma 288 sahaja. 777 ini merangkumi 270 kawasan persekolahan dan 507 kawasan perkampungan atau pertempatan. Selain daripada KKMM, saya memohon juga salah seorang menteri daripada parti kita UMNO, yaitu saudara YB Khairi Jamaluddin, untuk meluluskan RM2.45 bilion untuk rancangan 2 tahun jendela, yaitu Jalinan Digital Negara, yang mana menaik taraf 2.221 menara telekomunikasi kepada 4G dan membina 423 menara baru. Angka-angka ini kadang-kadang cukup membosankan, tapi percayalah, kami tidak lagi mau mendengar kisah Viviana itu. Kisah anak Sabah yang bermalam di dalam hutan mengambil peperiksaan di atas pokok. Gadis berusia 18 tahun ini. Mohon, jika tidak memberi muka kepada Puteri UMNO Sabah, saya mohon ini adalah suara anak Sabah. Pergerakan Puteri UMNO Sabah memohon, menteri-menteri yang ada sila walk the talk. Apa yang dijanjikan perlu dilaksanakan. Kita tidak tahu apalagi ujian selepas ini. Mungkin ujian mutasi dan lain-lain. Kesegeraan permasalahan ini perlu diatasi segera. Kaedah tempat kami Food Panda itu hanya di kawasan besar sahaja. Semua bukan di hujung jari. Kerana rakan-rakan kita di Kampung Waluhu perlu menaiki bukit. Bukit yaitu setinggi 150 meter dengan curamnya dengan tempo 30 menit hingga 1 jam pendakian untuk menimba ilmu semasa COVID-19 yang lalu. Benda-benda ini mungkin jarang didengar di sini, tetapi banyak di negeri Sabah. Saya mohon perhatian. Isu yang kedua, prasarana dan fasiliti pendidikan. Sebagai rakyat Malaysia, kami amat berbangga dengan sistem pendidikan negara yang berkembang mendepani segala bidang. Namun apalah erti semua ini jika asas kepada sistem ini sendiri, yaitu proses pengajaran dan pembelajaran di negeri Sabah jauh ketinggalan. Sesuatu yang memeritkan dengan mengambil salah satu contoh daerah sahaja, yaitu daerah Pitas. Daerah Pitas ini adalah daerah terpencil dan agak kecil, mempunyai 11 buah sekolah daif. Sekolah daif ini bilangannya 11 dan apabila diambil secara kumulatif, negeri Sabah mempunyai 28 bahagian. 11 darab 28 bahagian atau 28 daerah, kami mempunyai lebih kurang 300 sekolah daif yang sedang diduduki anak-anak kita. 300 sekolah daif ini perlu perhatian segera. Adapun sekolah tidak ada capaian internet. Adapun sekolah tidak ada air dan elektrik. Adapun sekolah tidak ada jalan perhubungan. Oleh yang demikian, pergerakan Puteri UMNO Negeri Sabah ingin memohon agar pertama, peruntukan tambahan diwujudkan bagi tabung kecemasan baik pulih yang dipohon pada bila-bila masa, bukannya menunggu giliran seperti sekarang. Sampai bila? Sampai tunggu sekolah runtuh, adakah baru kita mau buat sekolah ini? Yang kedua,
Kami juga memohon perhatian khusus menyalurkan serta-merta peruntukan jaket-jaket keselamatan kepada pihak-pihak sekolah yang dihubungi dengan jalan air yang digunakan oleh kaki tangan dan murid-murid. Sekurang-kurangnya satu sekolah memerlukan 50 hingga 100 set sahaja. Usul ketiga bagi infra ini adalah memohon KPLB terus bersama-sama memangkin kesejahteraan hidup rakyat. Mohon diberi perhatian jalan-jalan perhubungan luar bandar dan kampung-kampung. Sudah pun memakan masa yang panjang dalam perjalanan ke sekolah, rintangan jalan licin, bergaung serta terputus ini adalah biasa. Mohon usul ini dapat disegerakan kerana kami tidak mampu lagi mendengar akan diambil perhatian atau di dalam kajian. Sidang Dewan Harapan Agama Bangsa dan Negara. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling berpesan-pesan, mentaati kebenaran dan saling menasihati. Isu ketiga adalah isu kebajikan dan keprihatinan kepada tenaga pengajar. Pertama adalah pengiktirafan guru kafa. Di sini ada di kalangan kita adalah guru kafa? Mungkin ada di kalangan keluarga. Jika dapat diserapkan guru-guru kafa ini sebagai penjawat awam ataupun diletakkan di dalam agensi kerajaan secara tetap. Seperti yang saya dimaklumkan, mereka ini bukan bergaji bulanan tetapi allowance bulanan. Guru-guru ini tidak ada kenaikan gaji atau allowance yang tetap setiap tahun. Namun perlu dinyatakan di sini guru kafa adalah pemangkin utama kepada kesejahteraan dan keharmonian rakyat yang ada. Mohon juga disampaikan jika parlimen buka nanti. Yang kedua, ini mungkin isu kenegerian, tetapi saya ingin lontarkan sekali lagi. Allowance anak Sabah. Allowance bagi pendidik yang sama berhikmat di sekolah rendah, menengah maupun di universiti atau kemahiran yang berada di Malaysia, di Sabah dan Sarawak adalah lebih rendah diterima daripada yang datang ke negeri Sabah. Jika boleh dinyatakan, kebetulan menteri kita daripada UMNO juga. Jika boleh dinyatakan kita pukul rata allowance ini tanpa membezakan mana-mana negeri. Kerana setiap kita mempunyai cabaran dan rintangan masing-masing. Kalau di sini dapat 1,000, kenapa di sana tidak? Saya mohon perhatian daripada yang berkenaan. Seterusnya bagi tenaga pengajar di IPTA. Benda ini mungkin tidak pernah kita dengar. 10 tahun mengajar di Universiti Malaysia Sabah sebelum keluar. Sesuatu yang amat sukar untuk dinyatakan. Mungkin suara-suara pensyarah ini jarang didengari. Kerana tugas hakiki bukan sahaja mengajar, tetapi menyelia belajar daripada diploma, ijazah sarjana sehingga ke doktor falsafah. Berkarya, menulis jurnal, artikel, buku serta menghasilkan model-model baru, menghadiri persidangan, penyelidikan, konsultasi sehingga kita tidak pernah mendengar apa masalah mereka sebenarnya. Apa yang dipesan rakan-rakan saya adalah kepada pihak KPT untuk mengkaji semula dan meminimalkan penglibatan tenaga akademik dalam soal audit. Peranan MQA perlu dicairkan sedikit dan audit tidak dilakukan setiap tahun. Cukuplah audit ini dilakukan 3 tahun sekali untuk satu batch pengajaran dan pembelajaran sahaja. Saya yakin
bila dilakukan 3 tahun sekali, hasil yang ditemui adalah lebih tuntas. Buatlah sesuatu Ani. Rakan-rakan pengajar di universiti, di institut-institut kemahiran memerlukan perhatian yang segera. Dan terakhir sekali adalah isu perjawatan warden asrama bagi sekolah pendidikan khas sepenuhnya. Warden hendaklah bukan diambil daripada kalangan guru. Kerana anak-anak istimewa ini memerlukan perhatian dan pengawasan sepenuhnya. Berakhir sudah 3 usul sahaja yang saya bawa pada hari ini. Moga ada penyelesaian dan keputusan terbaik bagi semua pihak. Akhir kalam, sebelum saya mengakhiri amanah ini, ingin saya berpesan sedikit. Dalam politik hari ini, kawan esok boleh menjadi lawan dan sebaliknya. Maka cabaran dan realiti yang ada adalah cukup berat untuk ditangisi. Perjuangan ini perlu diteruskan. Saya memohon kepada kita semua terus hormat menghormati. Elakkan berburuk sangka, fitnah memfitnah, luka melukai, aib mengaibkan. Apapun, apalah daya kita untuk menolak takdir yang ada. Namun, bagi pihak pergerakan Puteri UMNO Sabah, kami akan terus bersatu, bersetia dan berhikmat. Akhir kalam, dengan penuh rasa takzim, biarpun telah 6 bulan berlalu, saya bagi pihak UMNO Sabah ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan tenaga, masa dan segala-galanya pada pilihan raya negeri yang lalu. Semua ini adalah pejuang-pejuang yang ikhlas kepada kami. Tidak ada apa yang dapat saya balas dan rakan-rakan saya balas dari pergerakan Puteri UMNO Sabah, kecuali kami mengharapkan Anda semua mendapat balasan terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon rakan-rakan saya dari pergerakan Puteri UMNO Sabah untuk berdiri dan memberi tepukan tangan kepada yang telah bersama-sama kita. Apapun semua, jika angin tidak memacu layarmu, maka kita ambillah dayung dan kita teruskan berjuang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.